Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia izin dari Allah dapat kita solat jemaah sama-sama. Seterusnya insya-Allah kita duduk dalam majlis ilmu dan kita nak meneruskan penelitian kita surah Yasin. Dan pada malam ni kita nak sambung penelitian ayat yang ke-77 dan 78 insya-Allah. Mari kita teruskan majlis ilmu dengan membaca ummul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedang jemaah sekalian, mari kita perhatikan surah Yasin ayat yang ke-77 dulu. Baik, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم صدق الله العظيم. Baik, kita tengok terjemahan umum dulu sebelum kita tengok makna perkata satu demi satu. Ada baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 77. Tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih? Dalam pada itu, setelah kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya, yakni mengenai kekuasaan kami menghidupkan semula orang-orang yang mati. Ayat 78. Serta ia mengemukakan satu misal perbandingan kepada kami, yakni tentang kekuasaan itu, dan ia pula melupakan keadaan kami menciptakannya, sambil ia bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu? Itu satu versi lah. Ada yang lain? Ada terjemahan lain? Tak ada? Baik, itu terjemahan Melayu tadi. Terjemahan Melayu Abdullah Basmi. Abdullah Basmi. Tak apalah. Kita tengok makna perkata dalam ayat-ayat yang telah kita sama-sama perhatikan. Awalam yara. A tu apakah? A tu apakah? Jadi pertanyaan istifham, huruf istifham, pertanyaan A apakah? Wa tu dan, wa tu dan lam tiada ataupun tidak. Kalau gaya bahasa Melayu kita dan apakah tidak. Tapi gaya bahasa Quran awalam. Apakah dan tiada. Ini kita kata dah gaya bahasa Quran begitu, maka kita ambil perhatian. Dan apakah tiada, yara, dia melihat, dia tengok. Ya tu dia. Kalau ya ni fa'il apa ni? Fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' maknanya perkara yang sedang, akan, sentiasa lah. Dan apakah tiada
dia sentiasa melihat. Al-insanu, oleh insan itu. Jadi al-insanu bagi depan isim marfu' dipanggil kan. Jadi menunjukkan bahawa al-insanu adalah fa'il kepada yara, ya tu. Dia melihat oleh manusia itu. Dia melihat oleh manusia itu. Anna, bahwasanya kami, dia ada an dengan na. Anna ataupun annana, gitu. Bahwasanya kami khalaqna, khalaqna telah mencipta oleh kami. Ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Bila fi'il madhi kita terjemahkan telah. Telah mencipta oleh kami, menciptakan, menjadikan, ya. Hu, akannya. Akannya itu apa? Akan insan tadi, manusia itu. Min, daripada, ya, nutfatin, nutfah. Nutfah ni apa? Air mani. Nutfah juga apa? Air, ya. Air yang datang daripada tulang sulbi bapa dan ibu dia bercantum, maka dia menjadi nutfah, ataupun kita kata apa lagi, nutfah dalam terjemah ni diguna perkataan apa ni? Air benih. Sini digunakan air mani. Sini nutfatin, air mani. Yang apa, dalam terjemah umum diguna perkataan setitis air benih, nutfah. Kemudian fa'iza, fa, maka, ya. Iza ni boleh makna iza, apabila. Iza juga boleh tiba-tiba. Huwa, dia. Huwa, dia. Insan tu, maka tiba-tiba dia, manusia tu, khasimun, yang membantah. Khasimun apa? Yang membantah. Yang membantah ataupun yang apa? Yang apa? Sini apa? Di sini musuh. Ataupun yang engkar, ya. Jadi kalau dalam terjemah diletakkan tidak semena-mena menjadilah ia seorang pembantah. Mubinun, yang terang. Pembantah yang terang. Jadi dia bantah ataupun dia bangkang ataupun dia melawan. Khasimun mubin. Fa'idha huwa khasimun mubin. Maka tiba-tiba, tadi itu dia tidak semena-mena, ya. Dia pembangkang, pembantah, penentang, mubinun, yang nyata. Baik. Khasimun, tengok tanwin, baris dua di depan. Mubinun pun tanwin, dua di depan. Jadi dua isim yang berturut-turut ni, dia dalam kategori sifat mausuf. Sifat, maknanya penjelasan, mana sifat tu mubinun. Yang disifatkan mana? Khasimun. Jadi khasimun, penentang, mubinun, yang terang, yang nyata. Dia berterus terang dalam keadaan apa? Terang, nyata. Tak selindung-selindung lagi dah, tak nyorok-nyorok lagi dah. Dia menjadi pembangkang, penentang, tak setuju, dengan sebenarnya apa, menentang Allah Ta'ala lah, nak cakap gitu. Jadi manusia tu Allah kata dia diciptakan daripada nutfah, air benih, air mani, makna air yang lemah.
Saya gunakan istilah ya, air yang lemah. Sebab apa? Air itu kalau dia ya tidak jatuh pada tempatnya, maka dia tak jadi manusia. Dia rosak binasa macam tu saja. Jadi manusia ni lemah. Dia dijadikan daripada benih, air benih tadi ya. Wa daraba lana mathalan, wa tu dan daraba asal makna daraba telah pukul dia. Daraba juga makna apa? Telah membuat. Ya. Lana, lam tu bagi na, kami. Bagi kami makna bagi Allah Ta'ala. Mathalan, permisalan. Mathalan juga perumpamaan. Buat macam-macam perumpamaan terhadap Allah Ta'ala. Dia kata macam-macam terhadap Allah Ta'ala. Wa nasiya, wa dan wa juga boleh walhal dalam hal keadaan nasiya telah lupa ia khalqa ciptaan, kejadian nya. Jadi manusia tu ya, dia buat macam-macam permisalan terhadap Allah. Dia kata macam-macam yang bukan-bukan lah terhadap Allah ya, dalam keadaan dia lupa kejadian dirinya, lupa asal usul lah. Dulu Allah bagi tahu kamu ni nutfah aja. Macam mana boleh tiba-tiba kamu derhaka? Sebenarnya kalau dia sedar asal usul dia, asal kejadian dia, dia satu ketika dulu dari setitik air mani, bercampur air tu dengan air daripada benih ibu, daripada benih bapa, benih ibu, kemudian proses kejadian tu ya, berada dalam rahim ibu, alaqah, mudghah baik, maka tak wajarlah dia kata yang bukan-bukan terhadap Allah Ta'ala ya. Allah yang menjadikan dia, Allah yang menciptakan dia. Kemudian sambung, qala telah berkata ia, qala telah berkata ia, man siapa, man siapakah, ini pertanyaan, man siapa, yuhyi dia menghidupkan, yuhyi dia menghidupkan, al-izama, izam tulang-tulang ya, apa ni, tulang belulang ya, tulang, wahia ramim, wa dan hiya dia, dia dalam keadaan apa, ramimun, ramim yang apa, yang hancur. Jadi manusia cakap yang bukan-bukan terhadap Allah Ta'ala, sampai dia sanggup kata siapa yang boleh menghidupkan kita ni, padahal kita ni dah jadi tulang yang apa, yang hancur. Maka itu adalah kata-kata ya, oleh orang yang dia tak percaya mengenai kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik, kalau kita perhatikan ya, di dalam ayat-ayat ni tadi ada banyak ayat tibar. Kita tengok daripada ayat yang apa, ke-77 semula ya. Allah Taala mengingatkan ya, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah, dan apakah tiada ia melihat oleh manusia itu bahawasanya kami, itu Allah Ta'ala, telah menciptakan dia daripada nutfah, air benih, air mani. Jadi bila Allah suruh perhatikan, apakah tiada mereka melihat? Melihat ni bukan hanya melihat dengan mata kasar, tapi mengkaji dan meneliti. Sebenarnya bagi orang yang mengkaji dan meneliti secara jujur, maka mereka
mendapat satu keyakinan bahawa kita ni dijadikan oleh kuasa yang maha hebat. Dan bagi mereka yang mengkaji daripada proses kejadian manusia dalam perut ibu ni, bertukar daripada satu tahap ke satu tahap, satu tahap ke satu tahap, maka dia bila dengar penemuan-penemuan sains yang di zaman moden ini yang dia baru jumpa telah dinyatakan dalam Al-Quran, mereka rasa terkejut dan takjub. Kita baru jumpalah ilmu embryologi ni, melihat apa yang berlaku dalam perut daripada satu fasa ke satu fasa. Maka bila diberitahu bahawa Al-Quran ini dah menceritakan, Al-Quran dan As-Sunnah menceritakan tahap-tahap kejadian manusia, maka mereka mendapat satu keyakinan bahawa ilmu yang ada dalam kitab ini memang mustahil bikinan ciptaan manusia. Maka ramai yang masuk Islam. Kenapa? Kerana dia melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Tuhan pencipta alam semesta. Proses kejadian manusia ni dia melalui peringkat dalam apa? Latar kabun natabaqan an tabaq. Allah kata dalam ayat lain, sesungguhnya kamu pasti akan melalui dari satu peringkat ke satu peringkat. Maka daripada air, maka terusnya dia berubah menjadi alaqah, mudghah. Jadi proses-proses tu sebenarnya diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian bila dah mereka dapat melalui apa, teropong lah, dia teropong dalam perut ibu. Dia teropong dalam perut ibu. Dia ni mengintai lah, dengan cakap orang-orang yang kaji embryologi ni, dia mengintai pakai teropong yang dimasukkan dalam perut ibu. Tengok proses kejadian tu. Dia ambil gambar berperingkat dan apa yang dia temui itu sebenarnya telah dihuraikan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Maka mereka tahu bahawa mustahil ilmu ni daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pasti ilmu ni datang dari Tuhan yang menciptakan manusia. Maka bila manusia sedar dan tahu bahawa dulu dia ni tak ada apa-apa, lemah, mana mungkin tiba-tiba tak sepatutnya lah, fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata. Jadi manusia janganlah jadi macam tu. Kalau kamu sedar kamu dulu ni tak ada apa-apa kan, kenapa kamu jadi penentang yang terang nyata? Wa daraba lana mathalan, dalam keadaan dia daraba lana mathalan, dia membuat bagi kami ni macam-macam permisalan, perumpamaan. Maknanya dia cakap yang macam-macam yang tak sepatutnya kepada Allah Ta'ala. Wa nasiya khalqah, dalam keadaan telah lupa dia akan dirinya. Jadi manusia sebenarnya kalau benar-benar dia tahu asal usul dia, dari mana dia, di mana dia berada, ke mana dia pergi, apa yang akan menunggu dia di hari kemudian besok. Kalau dia tahu itu dengan ilmu yang yakin, maka dia takkan sanggup nak menjadi penentang yang nyata. Tapi bila orang tu dia lupa diri, wa nasiya khalqah, lupa dia akan dirinya, lupa asal usul dia, lupa daripada mana dia, lupa dia ni berada kat mana, dia lupa ke mana dia akan pergi, maka dia akan cakap yang bukan-bukan lah, kata yang bukan-bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempertikaikan kebenaran yang sampai kepadanya. Jadi orang yang lupa diri ni sampai dia sanggup cakap apa? Qala, telah berkata ia, man yuhyil izam, siapa yang boleh menghidupkan tulang belulang ni, wahya ramin, padahal dia dah dalam keadaan hancur.
Jadi orang yang tak yakin kepada kekuasaan Allah, ya, tak percaya kepada apa ni kehebatan Allah Taala, akan cakap yang macam-macam, yang bukan-bukan, yang tak sepatutnya. Jadi bagi kita, kita jangan menjadi golongan yang wadaraba lana masalan wa nasiya khalqa. Jangan jadi golongan yang cakap kepada Allah Taala macam-macam perkara yang tak sepatutnya. Dan jangan jadi orang yang lupa akan kejadian dirinya, ya. Selalunya orang yang lupa diri ini berpunca daripada dia lupa kepada Allah, ya. Jadi dalam satu ayat lain Allah Taala bagi tahu, ya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Itu surah apa tu? Cuba cari, ya. Tengok dia punya keyword dia. Allahumma salli. Ayat tadi macam mana bunyi dia? Wala takunu kalladzina nasullah. Ya. Cari dekat mana tu? Fa ansahum anfusahum. Nasullah. Tengok. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr, surah yang keberapa tu? 47 baik. Al-Hashr 59. Al-Hashr 59 ayat berapa? 19. Jadi Allah beritahu kita, ya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Baca terjemahan dia, Fiz. Ayat 19. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik derhaka. Baik, tengok dia punya makna perkata wa tu dan, ya. La jangan, dan janganlah. Takunu kamu jadi, kamu menjadi. Kalladzina ka seperti, alladzina orang-orang yang nasu telah lupa oleh mereka Allah akan Allah. Jangan jadi orang yang lupa kepada Allah. Bila orang lupa kepada Allah Ta'ala, maka ansa telah melupakan oleh ia hum akan mereka. Allah jadikan mereka ni, ya, lupa. Anfusahum, telah lupa oleh mereka akan diri-diri mereka. Bila lupa kepada Allah, maka orang ni selalu lupa diri. Maksudnya lupa asal usul dia, lupa apa yang patut dia buat dekat dunia ni, lupa apa yang akan berlaku selepas dia mati. Dia masuk dalam kubur, dia ingat boleh rest in peace macam tu je. Jadi betapa masyarakat kita ni kadang-kadang bila dengar ada kematian, selalu non-Muslim akan tulis rest in peace. Sesama dia pun rasa rest in peace. Kita bila belajar dari sudut, ya, ajaran Islam, agama yang benar ni, yang rest and peace ni adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau tak ada iman, azab kubur akan mula dirasakan. Memanglah kita tengok dia tu tak melompat-lompat, kan?
Tapi macam kita katalah, bila dia masuk dalam lubang kubur, maka mulalah fasa dia. Bahkan kalau orang yang beriman bila meninggal, Nabi SAW kata, dia minta dia disegerakan untuk dihantar ke kubur, kerana di situ tempat rehat. Lebih baik daripada rumah yang dia ada. Bagi orang yang kafir, orang yang musyrik, orang munafik, dia akan meraung-raung, menjerit-jerit, belum lagi dihantar ke kubur tu. Ya. Kerana apa? Kerana dia tahu nanti dekat kubur tu bukannya nikmat yang menunggu, tapi azab yang menunggu. Jeritan dia, laungan dia, tangisan dia didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia aja. Memanglah, ya, bila kita tengok, ya, ada yang hantar dengan pancaragam lah, kan? Ada dengan macam-macam cara lah, ya. Dengan, yalah, kita kata perhiasan macam-macam. Memanglah dia dekat situ nampak kaku aja, tapi alam dia bukan lagi alam yang macam kita ni. Dia dalam keadaan resah, gelisah, dan takut nak pergi dihantar ke dalam kubur, kerana dia tahu bahawa kematian yang dia lalui tadi pun sudah menyeksakan. Ini kan pula bila nak masuk ke sana, ya. Jadi manusia jangan lupa kepada Allah. Nanti kalau lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa diri dia sendiri. Jadi bila manusia lupa kepada Allah, lupa kepada kitab Allah, lupa kepada agama Allah, maka dia akan hidup dalam hidup sesat, teraba-raba. Maka bagi kita, bila kita baca mengenai apa yang Allah berkata dalam Quran, jangan jadi orang yang lupa kepada Allah. Kerana orang yang lupa kepada Allah, Allah akan jadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Bila orang lupa kepada kitab Allah, maka dia lupa apa kewajipan yang dia perlu laksanakan dalam kehidupan ini. Maka kita ingat kepada Allah bila Allah kata uzkurullah zikran katsira, ya, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Makna sebut Allah, ingat Allah dalam semua keadaan dalam kehidupan. Jadi bila nak makan, maka dia tahu dia ingat Allah, dia tahu makanan tu kena halalan thayyibah. Bila dia bekerja, dia pun tahu ini mestilah kerja yang diizinkan oleh syariat. Kerja tu akan menghasilkan upah yang halal, ya. Bila dia buat apa sajalah aktiviti kehidupan, tak kira dia sebagai guru ke, sebagai polis ke, sebagai askar, sebagai nelayan ke, sebagai tukang kebun, maka dia tahu, oh, ini dia sedang bermuamalat, iaitu sedang ambil upah. Upah hari ke, upah jam ke, upah bulan ke. Kemudian begitu juga kerja-kerja yang dia buat. Ada kerja sebagai pentadbir, maka dia kena ingat, aku mentadbir ni, apatah lagi mentadbir urusan umat, apakah mengikut cara yang disyariatkan atau tidak. Saya pun nak tengok jam, sebab apa? Lagi 7 minit. Jadi dalam hal itu ingat kepada Allah, maknanya ingat kepada peraturan dan syariat Allah. Bukan ingat kepada Allah tapi dalam keadaan derhaka. Itu perangai Yahudi, ya. Dia kata sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami derhaka lah. Jadi perangai-perangai Yahudi, perangai-perangai Nasrani, cara mereka beragama, kita jangan ikut. Dan mereka mahu kita ikut mereka. Jadi dia hendak kita buat perkara-perkara yang menyimpang dari perintah dan syariat Allah. Maka dalam kehidupan kita, jangan sampai kita diheretkan, ya, mengikut jejak langkah mereka. Baik, dalam Al-Quran ada ayat yang Allah ingatkan kita, jangan kita ikut Yahudi dan Nasrani. Sebab kalau kita patuh kepada mereka,
mereka akan bawa kita kepada kekufuran. Surah Ali Imran ayat 100, tengok surah Ali Imran ayat 100. Allah Ta'ala beritahu kepada kita, jangan taat patuh kepada ahli kitab. Ini dia ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Satu lagi ayat, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Baca terjemahan dia. Ada. Ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang-orang, yakni Yahudi dan Nasrani, yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir sesudah kamu beriman. Ayat 101. Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, dan dalam kalangan kamu ada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul. Jadi kita hidup di akhir zaman ni, pengaruh Yahudi dan Nasrani sangat dahsyat dalam kehidupan umat. Jadi Allah ingatkan, ya wahai alladzina, orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka. In, jika, tuti'u, kamu taat, makna kamu patuh. Fariqan, segolongan, bukan semua, segolongan. Min, daripada alladzina, orang-orang yang utu, telah didatangkan mereka al-kitabah, kitab itu, Yahudi dan Nasrani, al-kitab. Yaruddu, mereka mengembalikan kamu ba'da, selepas iman kamu kafirin, orang-orang kafir. Jadi golongan kafir derhaka kepada Allah. Kalau kita ikut mereka, ikut segolongan daripada mereka, ikut sistem mereka, ikut peraturan mereka, ikut undang-undang mereka, maka mereka akan heret kita untuk derhaka kepada Allah. Wa kaifa takfuruna, wa tu dan kaifa, bagaimana, takfuruna, kamu kufur, macam mana kamu boleh kufur, wa antum, wa walhal antum kamu, tutla, ia dibaca, ala, atas kamu, ayatullahi, ayat Allah, dibaca ke atas kamu ayat-ayat Allah. Wa fikum, wa dan fi, pada atau di kalangan kamu, rasuluh, rasulnya. Jadi ketika Quran masih turun, rasul masih ada, maka dari masa ke semasa rasul membacakan ayat-ayat Allah. Dan apa yang rasul bagi tahu, ini yang kita kata sunnah Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah telah wafat, tak hidup di kalangan kita di akhir zaman ini, tetapi Al-Quran yang baginda bacakan, sunnah baginda sampai kepada kita, hadis-hadis, maka ianya lengkap untuk dijadikan panduan untuk kita berjaya dalam kehidupan. Maka janganlah ikut Yahudi dan Nasrani itu dalam mengatur kehidupan ini. Wa may ya'tasimillah, dan barang siapa dia berpegang teguh dengan Allah, faqad, fatu maka qad, sesungguhnya, hudia, telah ditunjuk ia, ila, kepada siratin, jalan mustaqimin, yang lurus. Jadi berpegang teguh dengan Allah tu makna berpegang teguh dengan kitab Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Ayat lain Allah kata, berpegang teguhlah dengan tali Allah kesemuanya, jangan bercerai-berai. Maka macam mana kamu boleh kufur? Allah tanya. Tak sepatutnya kamu kufur.
Kerana apa? Kitabullah, sunnah Rasulullah ada dalam jangkauan untuk kamu rujuk, untuk kamu semak, untuk kamu baca, untuk kamu kaji. Jadi kita hidup di akhir zaman, kita lihat sajalah ekonomi ini dah tak ikut ekonomi Islam. Sistem pendidikan pun sekular juga. Sehingga umat Islam tak kenal agama Islam sebagai din yang lengkap sempurna. Sistem perundangan pun sama, bukan undang-undang Islam. Sistem mahkamah pun sama, bukan mahkamah Islam. Sistem siasah politik negara pun kita masih duk amalkan apa yang diwarisi daripada British. Ada yang warisi daripada Belanda, ada yang warisi daripada Perancis, ada yang warisi daripada Amerika. Sepatutnya kita ikut apa yang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga dalam mengatur hubungan luar negara. Jadi sekarang ni saudara-saudara Islam kita di bumi Palestin sedang dibom, dibunuh, dan mereka mengharapkan mana dia bantuan daripada negeri-negeri umat Islam yang lain ni. Dan bantuan yang paling diperlukan adalah bantuan ketenteraan untuk bantu perangi balik Yahudi-Yahudi ni. Tapi disebabkan dunia umat Islam kita ni dah jadi macam buih, lemah sangat, maka semua nak tunggu PBB izin ke tidak. Yang lebih pelik saya dapat daripada ada kita kata social media lah, yang memberitahu bahawa Mesir dia nak buka pintu Rafah tu pun nak tunggu ni Yahudi-Yahudi tu benar kan tidak. Kalau Yahudi-Yahudi tu kata okeylah buka pintu Rafah tu, baru dibuka. Sedangkan umat Islam kita dah sengsara dah. Sebab apa? Dah adalah perjanjian-perjanjian sesama dia orang. Nak dapat kena tunggu green light daripada Yahudi-Yahudi ni, termasuklah Amerika dan sekutu-sekutunya. Sampai begitu sekali dunia umat Islam kita lemah. Yang Allah perintah tak diusahakan bersungguh-sungguh. Nak buat, semua nak tunggu apa yang diizinkan oleh PBB dan orang-orang yang bersama dengan mereka. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, jadi itulah bila kita baca surah Yasin dan ada banyak ayat-ayat Quran yang lain yang terkait, maka kita jangan menjadi golongan yang faidha huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia menjadi penentang yang nyata, ya, menentang syariat Allah, menentang peraturan Allah, menentang hukum Allah. Jangan begitu. Mari kita jadi golongan yang sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Insya-Allah moga kita dapat kejayaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, dah masuk waktu Isya, kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil musyrikin fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik.